أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiba, dan rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini pada hari yang berbahagia, iaitu hari yang pertama pada bulan Ramadan. Kita dapat kembali bertemu pada pagi ini untuk kita melanjutkan dan meneruskan kuliah kita dalam rangka untuk mengakrabkan diri kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajari sebuah kitab ringkas yang bertajuk Tahzibus Sirah An-Nabawiyah min kitabi Tahzibil Asma' wal Lughat, ta'lif al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 631 Hijrah dan meninggal pada tahun 676 Hijrah, yang mana kitab ini diberikan khidmat dari sisi tahqiq dan ta'liq oleh Khalid bin Abdul Rahman bin Hamd Asy-Syai' hafizahullahu ta'ala. Sebuah kitab yang sangat besar faedahnya, walaupun penjelasannya adalah ringkas, menjelaskan beberapa aspek tertentu yang penting terkait tentang pribadi agung Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk mendekatkan diri kita dari sisi mengenali, yang seterusnya membawa kita kepada menyintai dan dibuktikan dengan pengamalan dalam lapangan kehidupan keseharian terhadap setiap pribadi muslim yang mukmin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan melanjutkan penjelasan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah pada fasal yang seterusnya, iaitu tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ke surat 63. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimallahu ta'ala, faslun fi akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada fasal yang menjelaskan tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakuna fi Ramadan, dan Nabi SAW itu lebih dermawan lagi pada bulan Ramadan. Jadi Imam Nawawi rahimahullah memulai dengan akhlak Nabi SAW dari sisi iaitu kedermawanan. Kedermawanan ini adalah satu sifat yang sangat agung, sangat mulia, iaitu ringan tangan di dalam memberi bantuan kepada orang lain, terkhusus orang yang sangat memerlukan.
Dalam istilah lain iaitu Nabi SAW adalah orang yang sentiasa rajin dan selalu berderma, iaitu menginfakkan, ataupun dalam bahasa yang sering kita pakai di dalam Al-Quranul Karim, itu juga hadis-hadis Nabi SAW, iaitu bersedekah. Dan kita tahu bahawa sedekah adalah merupakan salah satu amalan yang sangat agung, sehingga banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah untuk bersedekah. Kerana bersedekah ini adalah tanda tanda syukur kepada Allah di atas nikmat kurniaan Allah Ta'ala, dan tanda betapa seseorang itu mengambil berat, mengambil tahu tentang kesulitan dan kepayahan serta keperluan orang lain, terkhusus orang-orang yang sangat memerlukan, yang diawali daripada orang yang paling dekat dengan dirinya, kemudian orang yang berada di sekitarnya, dan sesiapa sahaja. Sebagaimana Allah telah menjelaskan urusan yang berkaitan dengan anjuran untuk bersedekah dan berinfak ini. Contoh pada surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 254. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebahagian dari rezeki yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datang hari ketika mana tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Jadi Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman, iaitu perintah berinfaklah sebahagian. Allah tidak memerintahkan kita menginfakkan seluruh, tetapi sebahagian. Yang Allah sebutkan dan sifatkan rezeki itu adalah daripadanya, iaitu telah kami berikan kepadamu. Nak bersedekah ini bila? Sebelum datangnya hari ketika mana jual beli itu sudah tiada diperhitungkan lagi, iaitu bila sampai kematian seseorang. Dan Allah Ta'ala menyebutkan tentang betapa besarnya ganjaran yang diraih oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam surah yang sama, iaitu pada ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Kata Allah Ta'ala, perumpamaan, permisalan, perbandingan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji, biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi sesiapa yang dia kehendaki, dan maha luas, maha mengetahui. Maknanya betapa berganda-gandanya pahala yang diraih oleh seseorang. Umpama dia bersedekah RM1, maka dari RM1 itu akan menumbuhkan RM7. Daripada setiap ringgit itu akan menumbuhkan pula RM100. Jadi kesimpulannya adalah jumlah yang dia akan raih nanti adalah 1 kali 7 kali 100, maknanya 700 kali ganda. Ataupun ibarat bersedekah RM1, maka dapat RM700. Betapa besarnya. Ini mana pelaburan yang paling menguntungkan. Labur RM1 dapat RM700. Yang mana ada perniagaan seperti itu. Dan sedekah ini hendaklah menjadi amalan seorang mukmin. Dikala dia senang, dikala dia susah. Dan jangan dia tangguh, jangan dia tunggu. Kerana nanti dia pasti menyesal, terutamanya ketika dia berada di ambang kematian. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin.
dan infakkanlah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata dalam nada yang menyesali, Ya Rabbku, laula, sekiranya, jikalau, andainya engkau berkenan menunda, akhartani, melewatkan, melambatkan, ila ajalin qarib, kematianku yang sudah dekat ini, ya, sedikit waktu lagi, beri aku peluang sekejap, fa as-saddaqa wa akum minas solihin, maka aku akan bersedekah, aku akan dapat bersedekah dan aku termasuk orang yang soleh. Tetapi sudah terlewat, kerana sedekah sudah tidak dipertimbangkan lagi ketika ruh sudah sampai ke halqum. Dan perintah bersedekah ini lebih berat dan ditekankan lagi pada siapa? Iaitu pada kaum wanita. Sehingga Nabi SAW bersabda, Ya ma'syaran nisa, wahai kaum wanita, wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah, walau min huliyatin, min huliyikunna, meskipun dengan perhiasan kamu, hilyah, perhiasan. Fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah, sesungguhnya pada hari kiamat, ya, kamu ni, kata Nabi SAW, aktsaru, yang paling banyak sekali. Banyak apa? Ahli jahannam, menjadi penghuni syurga, penghuni neraka pada hari kiamat, ya, pada hari akhirat nanti. Setelah dihitung, dihisap, yang paling banyak menghuni neraka jahanam adalah para wanita. Bagaimana jalan untuk mendapat pengecualian? Iaitu dengan memperbanyakkan sedekah, ya. Sedekah bagaimana? Iaitu apa saja yang kamu mampu. Walaupun, ya, dalam riwayat lain disebut, walaupun, ya, dengan memberi sedekah, ya, sebelah biji tamar, atau, ya, memasak, ya, makanan, walaupun bentuk kuah diberikan kepada jiran dan seumpamanya. Nabi SAW, ya, sangat menekankan, menjelaskan hal ini khusus kepada para wanita. Ya, maka bersedekahlah. Apatah lagi bersedekah pada bulan Ramadan. Ya, dan Nabi SAW di antara sifatnya yang sangat agung terkait tentang kedermawanan ini adalah pada bulan Ramadan, Nabi SAW lebih-lebih lagi menyungguhkan. Ya, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau radhiyallahu anhuma berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Ya, Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan dengan kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Nabi SAW pada bulan Ramadan itu lebih dermawan ketika mana Jibril AS bertemu dengannya. Ya, jadi pada bulan Ramadan ini sebab apa? Sebab dia adalah kemuncak bulan untuk kita melipat gandakan amal ibadah. Ya, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Ya, ahlan Ramadan. Ya, selamat datang bulan Ramadan. Ya, Ramadan ini adalah bulan yang sangat agung, yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat Islam, dan sekarang dia sudah bertandang. Ya, dan dia telah mula menjadi tetamu kita pada hari ini. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Atakum Ramadan syahrun mubarakun. Ya, telah datang kepada kamu. Siapa yang datang? Iaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Nabi SAW menyifatkan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa dinamakan bulan keberkahan? Kata Nabi SAW, yang pertama, Faradallahu azza wa jal alaikum siyamahu. Ya, kerana pada bulan tersebut kamu diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa sebagai bentuk perlatihan tazkiyatun nafs, penyucian jiwa agar bersih diri kamu itu daripada segala sifat yang tercela dari sisi sifat yang zahir, begitu juga yang batin, agar kemuncaknya nanti kamu menjadi hamba Allah Ta'ala yang sejati, iaitu berjaya
setelah selesai melalui hari-hari dalam bulan Ramadan selama 29 hari atau 30 hari, kamu keluar daripadanya, kamu mendapat anugerah yang sangat besar sekali daripada Allah Ta'ala, iaitu kamu meraih darjat taqwa. La'allakum tattaqun. Dan kemudian juga kamu meraih keampunan daripada Allah. Dan untuk bulan-bulan seterusnya, ya, kamu dikurniakan oleh Allah istiqamah di atas ketaatan yang telah kamu lalui dan kamu dilatih untuknya sepanjang hari-hari pada bulan Ramadan dengan pelbagai amal ibadah yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh Allah untuk kamu melakukannya. Inilah istimewa Ramadan, keberkahannya ada pada amal-amal, iaitu ia adalah bulan ibadah. Jadi istimewanya datangnya bulan Ramadan, pertama iaitu diwajibkan berpuasa pada bulan tersebut. Dan seluruh umat Islam di seluruh dunia ia melaksanakan kewajipan yang satu ini secara bersama-sama pada bulan yang sama. Ya, kemudian yang keduanya adalah di keberkatan bulan Ramadan ini ada pada tuftahu fihi abwabus sama. Yang kedua, keberkahan bulan Ramadan ini, kata Nabi SAW, adalah pada bulan tersebut dibukakannya pintu-pintu langit. Maknanya banyaknya kebaikan yang turun daripada langit. Ya, banyaknya kebaikan. Ya, doa dimustajabkan. Ya, dan para malaikat yang mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan, melakukan amal ibadah. Ya, dan doa dimustajabkan, diperkenankan daripada penduduk bumi naik ke langit. Dan yang ketiganya adalah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Ditutup pintu-pintu neraka. Ya, ditutup pintu-pintu neraka maknanya apa? Maknanya hari itu adalah hari di mana manusia dipermudahkan untuk melakukan kebaikan. Walaupun selama ini dia sulit untuk datang ke surau masjid untuk solat berjamaah, namun kita lihat pada hari pertama ini, masjid dan surau di mana-mana hampir penuh pada solat subuh. Yang sebelum itu hanya barangkali 2-3 saf saja yang ada. Orang itu jugalah yang ada. Sekarang kita nampak orang-orang yang tak pernah kelihatan sama sekali sepanjang 11 bulan selain pada bulan Ramadan, mereka memunculkan diri dan datang dan sampai. Begitulah Allah memberikan kurnia kepada hamba-hambanya yang lalai sepanjang 11 bulan. Pada bulan ini mereka itu digerakkan untuk datang dan melangkahkan kaki. Bukan hanya pada solat subuh, bahkan nanti pada solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, dan malamnya betapa ramai mereka mengimarahkan masjid dan surau di mana-mana tempat. Kemudian yang keempat adalah wa tughallu fihi maradatus syayatin. Syaitan-syaitan yang nakal diikat, dibelenggu, tak boleh lagi untuk mengganggu. Dan inilah asbab di antara kenapa manusia mudah untuk melakukan ketaatan, kerana halangan. Yang satu ini mereka terhalang untuk apa? Menghasut, membisikkan tipu daya jahat mereka itu. Namun kenyataannya kenapa masih ada orang yang tetap juga tidak berpuasa, tidak solat, tidak juga datang ke masjid dan surau? Kerana itu hawa nafsu mereka, yang masih mengendali diri mereka itu. Yang itu masih sulit untuk mereka berlepas diri. Kemudian keberkatan Ramadan lagi disebabkan, kata Nabi SAW, lillahi fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurim. Iaitu kemuncaknya adalah pada bulan itu, bulan Ramadan itu, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah bulan, iaitu apa? Malam Al-Qadar. Kata Nabi SAW, barang siapa yang terhalang untuk mendapat kebaikannya, iaitu bertemu, meraih, mengimarahkan pada malam tersebut, maka sungguh dia telah diharamkan, terhalang, rugilah dia. Jadi kita masuk pada bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Dengan sebab-sebab tadi dan juga sebab-sebab lain.
Sehingga bulan Ramadan itu sangat istimewa kerana banyaknya nama yang dinisbahkan kepadanya. Bulan Ramadan, bulan penuh keberkatan. Bulan Ramadan, bulan ibadah. Bulan Ramadan, bulan keampunan. Bulan Ramadan, bulan bersedekah. Bulan Ramadan, bulan dimustajabkan doa. Bulan Ramadan, bulan mujahadah. Bulan Ramadan, bulan muhasabah. Bulan Ramadan, bulan dilipat gandakan amalan. Bulan Ramadan, bulan untuk melatih lisan dan tangan. Bulan Ramadan, bulan mujahadah. Bulan Ramadan, bulan untuk bersolat, untuk menuntut ilmu dan pelbagai lagi. Ya, bulan Ramadan, bulan untuk kita belajar mengurus tentang usia, masa. Bulan Ramadan untuk mengelakkan daripada kita mensia-siakan waktu yang sangat bernilai. Jadi sebab itu Nabi SAW menunjukkan contoh yang terbaik agar kita memanfaatkan bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah dengan dari sisi derma, berinfak. Sehingga disifatkan Nabi SAW itu sangat bersungguh, lebih bersungguh untuk berderma, berinfak, bersedekah, berderma pada bulan Ramadan. Dan pada bulan Ramadan itulah Jibril alaihissalam datang bertemu Nabi SAW. Dan juga pada bulan Ramadan itulah yang Nabi SAW mencontohkan pada umatnya agar bersungguh di dalam membaca Al-Quranul Karim. Dan pada setiap bulan Ramadan, Jibril alaihissalam akan datang bertemu Nabi SAW setiap malam untuk menyimak bacaan Nabi SAW. Dan pada tahun yang terakhir, pada tahun ke-10 Hijrah, sebelum masuknya tahun yang ke-11 Hijrah, iaitu tahun kewafatan Nabi SAW, pada bulan Ramadan, Jibril datang bertemu Nabi SAW 2 kali. Jadi Nabi SAW menyebutkan tentang pertama, iaitu kesungguhan. Dan sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan tentang apa yang diperbuat oleh Nabi SAW pada bulan Ramadan. Pertama tentang kesungguhan, dan lebih bersungguh lagi berderma, berinfak pada bulan Ramadan. Dan juga wa kana Jibrilu alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Adalah Jibril alaihissalam bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam daripada hari-hari pada bulan Ramadan. Fayudarisuhu al-Quran, iaitu bertadarus Al-Quran, semak bacaan Nabi SAW. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min ar-rihil mursalah. Sesungguhnya Rasulullah SAW lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Macam mana tu? Iaitu Nabi SAW memberikan teladan yang agung. Maka pada bulan Ramadan ini perbanyakkanlah bersedekah. Terutamanya iaitu memberi makan orang yang berbuka, menyantuni orang-orang yang susah dan sulit, iaitu berbaik dengan jiran, menghantar makanan dan pelbagai lagi. Jadi bulan Ramadan ini marilah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, di mana sebagai tanda syukur kita kerana Allah telah memilih kita daripada sekian banyak hamba-hambanya, agar kita memiliki perancangan yang teliti pada bulan Ramadan ini. Jangan disia-siakan bulan Ramadan ini dengan perkara-perkara yang kita pasti akan menyesali nanti. Tak perlu tunggu di negeri akhirat. Keluar daripada bulan Ramadan, pasti kita akan menyesali. Kerana apa? Telah berlalu bulan yang sangat mulia ini, dan dia akan berlalu. Dan berlalunya bulan Ramadan ini seperti bulan-bulan yang lain akan terasa cepat sekali. Jadi hendaklah pada hari yang pertama ini, jika kita masih belum memiliki perancangan untuk kita melakukan apa saja amalan setiap hari, maka hendaklah kita duduk sejenak dan menyenaraikan apa yang ingin kita perbuat. Dari sisi bacaan Al-Quran, dari sisi berzikir, dari sisi membaca kitab-kitab agama, dari sisi mengikuti kuliah ataupun daurah yang banyak diadakan oleh pelbagai tempat, sama ada di tempat kita ataupun daripada luar negara. Boleh kita ikuti kuliah-kuliah ataupun daurah online yang dibuat. Ada di pesantren, di pondok, yang membuat daurah intensif.
Bahkan sekarang ya di online kan, live, boleh kita ikut. Ya, sebentar lagi jam 7.30 ya ada daurah kitab contoh, sampai jam 9.30 dan begitulah seterusnya. Ya, sampai ke waktu petang. Ya, daripada asar nanti sebelum Ramadan, sebelum berbuka ada lagi kitab-kitab yang dibicarakan. Ya, dengan pelbagai ya kitab-kitab yang diajar selama ya 20 hari kah dia atau beberapa hari yang telah ditetapkan, agar kita dengan itu akan meraih banyak manfaat bagi orang yang memiliki keluasan waktu. Jangan disia-siakan. Begitu juga ada program ataupun daurah ya, khusus pembacaan kitab-kitab, sama ada dari sisi ya, tafsirnya, ilmu hadisnya, kemudian selesai setelah memenuhi syarat tertentu, maka diberikan ijazah sadat kitab tersebut. Bulan Ramadan ini tak terhitung banyaknya. Ya, daripada pelbagai belahan dunia, para syekh, ya, masyayikh itu membuat program itu. Tinggal pada kita saja untuk ya mencarinya dan memilih untuk mempelajarinya. Baik. Ya, jadi marilah sama-sama kita berusaha untuk memaksimalkan potensi diri di dalam melakukan ketaatan kepada Allah ya, pada bulan Ramadan ini. Kita kecilkan sebentar urusan dunia, kita besarkan urusan akhirat. Bagi yang Allah telah berikan dia kelapangan waktu, dan waktu itu pula Allah berikan keistimewaan, nikmat yang sangat besar, iaitu kita sendiri yang mengatur waktu kita. Banyak orang waktunya diatur oleh orang lain. Ya, dia bekerja, dia diatur oleh majikannya. Bagi orang yang dia sendiri menjadi majikan, atau dia sendiri telah ya memiliki authority, full authority pada diri dia, aturlah ya sebulan sahaja yang Allah minta untuk kita bersungguh-sungguh pada bulan Ramadan ini. Jangan besarkan tidur, lepas subuh tidur sampai ke tengah hari, lepas zuhur tidur. Sungguh ini orang-orang yang sangat sia-sia, merugikan kesempatan yang belum tentu dia akan temui lagi pada hari-hari yang bakal mendatang. Sebab itu berkata para ulama salaf, ya sungguh kecelakaanlah bagi seseorang, kehinaanlah bagi seseorang, dia berada pada bulan yang terbaik, berada pada hari yang terbaik, berada pada tempat yang terbaik, tetapi dia melakukan amalan yang terburuk. Inilah dia bulan Ramadan. Ya, dia telah dipilih oleh Allah bersama dengan orang lain, berjaya melangkahkan kakinya masuk dengan penuh bergaya pada hari pertama pada bulan Ramadan sampai hari terakhir pada bulan Ramadan. Tetapi dia tidak ya mengambil manfaat, dia tidak bersungguh-sungguh, bahkan dia mensia-siakannya. Maka dia termasuk dalam orang yang rugi, dan kerugiannya itu juga ya di antaranya adalah dia tidak mendapat pengampunan daripada Allah. Rahima anfu mri'in adraka Ramadan falam yughfarlah. Kecelakaanlah, kehinaanlah bagi seseorang, dia mendapati Ramadan, dia tinggalkan Ramadan, dia keluar daripadanya, namun dosanya tak diampuni. Sebab itu 3 perkara utama yang hendaknya kita letakkan sasaran, dan itulah yang Allah telah tetapkan untuk kita. Tinggal kita adalah dia meraihnya dengan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah. 3 tadi masih ingat? La'allakum tattaqun, kemudian mendapat pengampunan, dan ketiga meraih istiqamah. Barang siapa yang memiliki 3 perkara ini, sungguh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan ini merupakan tanda kebahagiaan, tanda keberuntungan. Ya, kerana dia telah mencapai ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Ya, berpuasa menatijahkan ketakwaan, melakukan pelbagai ketaatan, ya, mendapat keampunan daripada Allah. Kemudian latihan selama sebulan secara intensif siang dan malam, maka kemudian menjadi pakaian hidupnya, menjadi tabiatnya, sampai dia kembali kepada Allah, iaitu hidup dan matinya di atas amal soleh. Sebab itu kemuncak nikmat adalah istiqamah, berjalan di atas jalan, iaitu aturan, ajaran dan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul,
sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak berpaling daripadanya. Inilah nikmat yang agung. Sebab itu ya, kata salah seorang ulama tentang istiqamah, innama ghayatul karamah luzumul istiqamah. Kemuliaan seseorang itu terletak kepada sejauh mana dia iaitu iltizam ataupun dia menetapi maqam istiqamah. Semoga Allah menggunakan kita ketiga-tiga perkara ini sampailah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus fizik dan akhlaknya. Paling lembut telapak tangannya dan paling harum. Ya, paling harum baunya. Paling sempurna akalnya, paling bagus pergaulannya, paling berani. Paling tahu tentang Allah, paling takut kepada Allah. Tidak marah untuk dirinya dan tidak balas dendam untuknya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah merangkumi seluruh sifat-sifat Nabi SAW. Dan ini diambil daripada pelbagai hadis Nabi SAW yang telah diringkaskan. Dan kalau kita melihat contoh, disebut Nabi SAW adalah orang yang paling bagus fizik dan akhlaknya. Ya. Dan disebut contoh fizik Nabi SAW paling lembut telapak tangannya, paling harum baunya. Ini adalah fizikal Nabi SAW. Dan Nabi SAW adalah orang yang terbaik akhlaknya. Dan itu memang telah ditetapkan oleh Allah. Seluruh Rasul, mereka adalah orang yang terbaik, teladan, teragung, teristimewa. Ya, sebagaimana penyifatan terhadap Nabi SAW ini, yaitu daripada Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa, muttafaqun alaih. Rasulullah SAW adalah seorang manusia yang paling baik akhlaknya. Ya, akhlaknya dengan Allah, akhlaknya dengan isteri-isterinya radhiyallahu anhu, akhlaknya dengan para sahabatnya, akhlaknya dengan orang yang merdeka, akhlaknya dengan orang yang tidak merdeka, iaitu para hamba sahaya, akhlaknya dengan para pelayannya. Ya, akhlak Nabi SAW dengan sesiapa saja, dengan orang-orang kafir, dengan para pembesar dunia. Nabi SAW menunjukkan teladan yang sangat agung. Ya, terhadap anak-anak kecil, terhadap cucu-cucunya, begitulah seterusnya. Bahkan akhlak Nabi SAW terhadap dunia persekitaran ini, alam, pohon-pohon, haiwan dan sebagainya, sempurna, menjadi teladan yang sangat agung. Ya, sebab itulah Allah yang mengiktiraf, mengakui dan menyebutkan bahawa Nabi SAW ini adalah wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu, wahai Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang mulia. Ya, sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Qalam ayat 4. Baik. Tentang apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini. Ya, contoh paling bagus fizik, iaitu paling lembut telapak tangannya. Mari kita lihat apa kata Anas radhiyallahu anhu tentang urusan ini. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana yang telah berlalu penjelasan, adalah orang yang di antara paling dekat, paling mengetahui. Kerana dia hidup di dalam rumah tangga Nabi SAW, hidup di bawah satu bumbu. Kerana dia besar, bermula daripada umur 10 tahun sampai dah 20 tahun. Ya, ketika Nabi SAW wafat, umurnya adalah 20 tahun. 10 tahun dia hidup dalam rumah tangga Nabi SAW. Tentulah banyak perkara yang dia ketahui tentang Nabi SAW. Inilah keistimewaan, inilah keberuntungan, inilah kenikmatan, iaitu dapat bersama dengan Nabi SAW dan berkhidmat untuknya sallallahu alaihi wasallam. Wa anhu qala, daripada Anas juga berkata radhiyallahu an, ma masistu dinajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala syamamtu raihatan qattun atyaba min riahati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku belum pernah, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menyentuh sutra tebal maupun yang nipis, yang lebih halus daripada telapak tangan Rasulullah SAW. Tu dia. Ya. Dan aku belum pernah sama sekali mencium bau yang lebih wangi daripada aroma wanginya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari segi apa ni? Fizikal, aspek tertentu. Adapun dari sisi akhlak,
Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Walaqad khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sungguh aku telah berkhidmat pada Rasulullah SAW ni. Ya. Berapa lama? Iaitu ya, asyra sinin, selama 10 tahun. Kita dah sebut tadi. Fama qala li qattu uffin, selama aku berkhidmat ya, sebagai khadam Nabi SAW selama 10 tahun, sejak usia aku 10 tahun sampai 20 tahun. Ya, Nabi SAW tak pernah katakan pada aku uff. Tak pernah langsung. Wala qala li syai'in fa'altuhu lima fa'altah, atau memberikan ya teguran terhadap sesuatu yang telah aku lakukan. Mengapa kamu buat begitu? Tak pernah tanya Nabi SAW. Ya, ada orang cerewet. Ya, ada saja dia tanya, kamu buat begitu, kamu buat gini, ke sana, ke sini, ke situ. Ya. Jadi Nabi SAW memerhatikan dan melihat. Jadi memberikan kebebasan, kecuali dalam perkara-perkara yang melanggar aturan agama. Tentu Nabi SAW akan segera menegur sebagai bentuk pelajaran dan pengajaran. Wala li syai'in lam af'alhu ala fa'alta kadza. Mengapa kamu buat itu? Atau mengatakan sesuatu yang saya tidak kerja, yang tidak aku kerjakan. Kenapa kamu tidak melakukan begini? Ini contoh kalau kita lihat pemaparan tentang ya kepribadian akhlak Nabi SAW ini, ya tak terhitung banyaknya. Dari sisi fizikal Nabi SAW ini, Nabi SAW mencapai puncak kesempurnaan dari seluruh ya postur bentuk tubuh badan Nabi SAW, fizikal dan juga secara dalaman. Dan perkara ini diperincikan di mana? Sebagaimana yang telah kita sebut, iaitu para ulama kita mengarang kitab-kitab khusus tentang menjelaskan tentang akhlak, juga rupa paras, fizikal, tabiat, perangai, kesukaan dan apa saja yang dinisbahkan pada Nabi SAW dalam kitab yang diberi tajuk Syama'il Muhammadiyah ataupun Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang diperkatakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ini tentang fizikal, bagusnya fizik Nabi SAW ini, yang disebut oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah pada bab yang pertama dalam kitab Syama'il, iaitu babu ma jaa fi khalqi Rasulullah SAW, yang mana dalam bab itu dimuatkan 15 hadis tentang fizikal Nabi SAW. Dan daripada 15 hadis itu ada satu hadis yang komprehensif, mencakupi seluruh penjelasan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh beberapa periwayat, iaitu hadis yang ke-8 dalam Syama'il Muhammadiyah, iaitu daripada penjelasan daripada Hasan bin Ali radhiyallahu an, iaitu cucu Nabi SAW. Hadis yang paling panjang dalam bab yang pertama tentang penjelasan fizikal Nabi SAW. Mari kita baca bersama-sama, mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Ya, agar dengan itu kita dapat gambaran, tasawur tentang bagaimanakah dia ya seorang Nabi, iaitu Rasulullah SAW ini, bentuk tubuh badannya dan juga hal-hal yang terkait dengannya. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ini adalah cucu Nabi SAW. Satu ketika dia pernah bertanya mengenai sifat Rasulullah SAW kepada pakciknya daripada sebelah mak, ya, sebelah mak, sebelah ibu, yang bernama Hindun atau Hind bin Abu Halah. Hind bin Abu Halah. Hind bin Abu Halah ni siapa? Iaitu anak Khadijah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, anak tiri. Dan Hind bin Abu Halah radhiyallahu anhu ini, ya, dia hidup bersama Nabi SAW sebab mak dia adalah iaitu isteri Nabi SAW. Jadi dia sangat mengetahui, melihat tentang pribadi Nabi SAW. Kenapa Hasan bin Ali radhiyallahu anhu bertanya kepadanya? Kerana ketika Nabi SAW wafat, ya, Hasan bin Ali, yang satu lagi adik-beradiknya adalah Husin bin Ali. Hasan lebih tua daripada Husin radhiyallahu anhuma. Dia masih kecil, jadi banyak perkara yang dia tidak ketahui. Dan dari sisi keakraban dan kedekatan, dan juga budak-budak waktu kecil, tentu banyak perkara yang mereka tidak perhatikan terhadap orang yang lebih dewasa, apatah lagi datuknya. Tu. Jadi Hind bin Abu Halah radhiyallahu anhu adalah seorang yang banyak mengetahui tentang sifat Nabi SAW. Lalu aku kata Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma,
nak tahu tentang sifat datuk aku ni, iaitu Nabi SAW, Rasulullah. Ya, agar apa? Tengok Hasan bin Ali radhiyallahu anhu kata apa? Agar aku mahu mengenali dan mencontohi baginda SAW. Jadi inilah sifat seorang mukmin sejati yang menyintai Nabi SAW. Dia mengambil tahu tentang Nabi SAW adalah untuk menambahkan rasa cinta, dan kemuncaknya membuktikan dalam percontohan, keteladanan. Kerana Nabi SAW adalah contoh teladan. Lalu apa kata Hind bin Abu Halah radhiyallahu anhu? Ya, memberikan penjelasan secara panjang lebar kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah SAW fahman mufakhaman yatala'la'u wajhu tala'la'ul qamari lailatal badri atwala minal marbu' wa aqsara minal mushazzab azimal hamah. Ya, adalah Nabi SAW itu adalah seorang lelaki yang agung dan berwibawa. Wibawa, agung. Ya, maknanya seorang yang bila dilihat itu ada kewibawaan dan ada haibah, kehebatan. Ya. Wajah Nabi SAW itu cerah berseri. Berseri, ceria. Sedap mata memandang, sejuk mata. Ibaratnya begitu kalau kita lihat orang seperti itu. Bagaikan rembulan yang bersinar di malam purnama. Bayangkan, tengok bulan sejuk mata. Betul kan? Tengok matahari tak boleh. Ya, sekejap saja. Bahkan mendatangkan mudarat. Bulan tidak. Bahkan jiwa jadi tenang, lapang, menikmati. Jadi itulah perumpamaan Nabi SAW. Wajahnya. Baginda SAW lebih tinggi daripada orang yang sederhana. Dan lebih rendah daripada orang yang sangat tinggi. Kepala Nabi SAW besar. Maksudnya Nabi SAW in between. Ya. Orang paling tinggi oleh orang yang rendah, maka Nabi SAW adalah di pertengahan. Dalam situasi apa pun, begitulah Nabi SAW. Kemudian rajul sya'ri, rambut Nabi SAW ikal beralun, tidak lurus, tidak terlalu lurus, tidak kerinting. Macam orang negro tu, dia halus kerinting dia. Tak, tidak lurus. Ya, seperti setengah bangsa tu rambut mereka lurus semuanya, tapi pertengahan. Ini farakat aqiqatuhu farraha wa illa fala yujawizu sya'ruhu syahbata udhunayh idha huwa wa farrah azharal laun. Ya. Jadi apabila rambut Nabi SAW rijal sya'ri, ya, dan seterusnya, apabila rambut bahagian depan Nabi SAW itu dia terurai, macam rambut depan kita, ya. Dan Nabi SAW buat rambutnya belah dua, ya, bagi dua. Macam kita sikat rambut tu, belah dua, belah tepi, macam-macam belah, ya. Dan sekiranya Nabi SAW tidak membelah dua, hujung rambutnya dibiarkan sampai ke cuping telinga, ya, namun tidak melebihinya. Iaitu baginda SAW menjadikan rambutnya sebagai wafroh. Wafroh ni apa? Iaitu rambut yang hampir menyentuh tapi tak melepasi dua daun telinga. Warna kulit Nabi SAW putih bersinar kemerah-merahan. Ya, kalau di dalam riwayat-riwayat lain disebut putih, disebutkan juga merah. Ya, tidak terlalu putih seperti susu, tidak terlalu merah, tapi putih kemerahan. Jadi para ulama pula menyebutkan bahawa kulit Nabi SAW yang kemerah-merahan itu adalah anggota tubuh badan yang terdedah pada cahaya matahari. Adapun yang putih-putih itu adalah yang terselamat daripada cahaya matahari. Begitu terperincinya pemerhatian, ya, para sahabat Nabi SAW. Contoh iaitu Hind bin Abu Halah radhiyallahu anhu. Kemudian lanjut penjelasannya. Wasi'al jabin. Jabin Nabi SAW dahinya luas. Azajjal hawajib, ya, panjang melengkung. Ya, panjang melengkung. Sawabigha fi ghairi qaran, iaitu bagai seperti dua busuk panah yang terpisah. Bainahuma irqun, di antara dua alis mata. Yudirruhul
ghadab. Di antara dua alis mata ada urat yang kelihatan merah, sedang marah. Ni. Timbul kalau orang marah kan, timbul urat-urat. Tu. Kemudian aqnal irdin lahu nurun ya'lu yahsabuhu man lam yata'ammalhu asyam. Hidung Nabi SAW pula. Tadi dahi, alis mata, rambut, telinga, kulit. Tu. Wajah. Hidung Nabi SAW bagaimana? Mancung. Di hujung hidungnya ada cahaya yang memancar, bersinar. Sehingga orang yang kurang memerhatikannya akan menyangka hidung Nabi SAW lebih mancung daripada yang sebenarnya. Tuh. Habis selesai bagi anggota wajah. Sekarang kasal lihyah. Janggut pula. Janggut Nabi SAW tebal. Tebal penuh. Orang Arab. Tengok. Daripada sini penuh sini. Lebat lah tu. Dalam setengah keadaan ada orang yang janggutnya lebih tebal, lebih panjang daripada rambut. Ya. Rambut adalah mahkota seorang lelaki. Janggut. Rambut tak. Janggut adalah mahkota seorang lelaki sejati. Dan Nabi SAW bagi contoh teladan, iaitu peliharalah janggut, iaitu selisihilah majusi dan seumpamanya. Dan sunnah ini tetap relevan, kekal sampai hari kiamat. Banyak kaum lelaki membuang janggut mereka. Akhirnya mereka jadi wajah mereka seperti wanita, tak ada janggut. Kalau mereka fikir seperti itu, tentu mereka akan kembali menjaga janggut mereka. Bayangkan selagi janggut itu ada di wajah mereka kerana mencontohi teladan Nabi SAW, dapat pahala setiap hari. Selagi janggut ada pada tubuh badannya, pada ada wajahnya. Dan nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan itu. Dan dia lihat Nabi SAW berjanggut, dia juga berjanggut. Untung. Betul kan? Sama geng. Tapi kalau seorang lelaki buang janggut dia akan dibangkitkan dalam ketiadaan janggut. Bagaimana dia nak pergi? Ya, masuk grup Nabi SAW, para sahabat dan umatnya. Fikirkan ni. Ya. Bahkan ada perintah tadi. Nabi SAW perintahkan agar menjaga dan menyimpan janggut. Kemudian sahlal khaddain. Kedua pipi Nabi SAW mulus, tak kasar. Tali al-fam, mulut bibir. Mulut Nabi SAW lebar. Mufallajal asdan, sesuai dengan bentuk wajah Nabi SAW. Daqiqal masrab, rubah ka'anna unuqahu jidu dumyah fi safail fiddah. Kemudian gigi Nabi SAW pula agak jarang, namun teratur rapi. Bulu dadanya halus, lehernya indah, tegak dan kuat. Ini adalah di wajah Nabi SAW tentang janggutnya, mulut Nabi SAW, bibir, dan kemudian gigi Nabi SAW. Begitu juga bulu dada Nabi SAW, lehernya indah, tegak dan kuat. Memang ini adalah struktur yang sempurna. Anggota tubuh badan saling lengkap melengkapi, susunannya daripada atas kepala sampai ke bawah. Kemudian seterusnya kata Hind bin Abi Halah radhiyallahu an, mu'tadilul khalq, bentuk tubuh Nabi SAW sederhana. Mu'tadil makna apa? Adil maknanya di antara dua pihak, pertengahan. Badinun mutamasikun, badinun, badan Nabi SAW seimbang, berisi seimbang. Sawaun, al-batnu was-sadru, atau sawa'ul batni was-sadri, perut dan dadanya sama, rata. Faham? Sama rata. Tak ada terkena penyakit PJK. Perut jalan dulu, perut jalan ke depan, buncit. Itu maksudnya. Jadi enak mata memandang, betul kan? Perutnya tidak buncit. Banyak kaum lelaki perutnya buncit, tak elok, huduh nampak. Barangkali faktor genetik ataupun faktor kuat makan. Kuat makan, kuat tidur, ataupun berbagai lagi penyebab. Jadi tubuh badan yang seperti ini memang tubuh badan yang diidam-idamkan, sedap mata memandang bagi orang lain. Kalau orang lelaki buncitnya, Masya Allah, kadang terlebih daripada wanita yang mengandung. Kemudian pakai seluar pula, dia ditakmin, hampa huduh, memalukan.
Keluarkan baju tu. Jangan tunjukkan tu. Terutamanya nampak pula bahagian kubul. Ya, diharamkan kerana nampak anggota itu. Baik. Yang banyak terkadang terlepas pandang oleh kebanyakan kaum lelaki. Tutup bahagian depan dan belakang. Keluarkan baju anda itu. Tak ada kena-mengena baju tu dengan prestasi kerja. Begitu juga janggut. Sebagaimana ya, kata-kata sinis, perspektif yang negatif. Takut sangat dia tengok lelaki berjanggut. Sampai setengah organisasi melarang berjanggut. Ya, mewajibkan baju masuk dalam. Padahal prestasi kerja tak ada kena-mengena pun. Kecuali kerja itu memang tidak mengizinkan untuk baju dimasukkan, dikeluarkan kerana berbahaya. Betul kan? Itu kecualian. Ya, kenapa? Contoh kerja di mesin dan sebagainya yang bergerak, memang ya ada baju khas. Tapi kalau sekadar kerja di pejabat, pakailah baju yang sesuai dengan aturan syariat. Wahai kaum lelaki. Perempuan memanglah ni lelaki. Sebab kadang orang terlepas pandang bab lelaki, dia nampak perempuan saja yang auratnya. Lelaki pun ada aurat. Kubul dan dubur. Jangan dipamerkan. Kadang tersembul, memalukan. Tadi kalau orang yang perutnya buncit tu, tali pinggang dia pun lepas ke bawah. Lepas berpusat, lepas ke bawah tu. Kalau dia duduk, dia pakai seluar, boleh nampak anggota sulit itu. Bentuk dia. Haram hukum dia. Maka keluarkan baju kamu itu. Tuck out. Macam pakaian lelaki Pakistan. Memang comply dengan requirement. Full compliance. Tengok orang lelaki Pakistan. Masya Allah. Di mana pun dia. Datang Malaysia pun pakai macam tu. Pakai pakaian khas kurta itu. Depan panjang sampai ke lutut. Belakang pun sampai ke lutut belakang. Lutut belakang sampai ke lutut juga. Jadi kita tak akan dapat nak berimajinasi. Sama ada kaum lelaki yang jahat matanya, begitu juga kaum wanita. Terhalang, tertutup. Inilah kaedah Al-Quran. Wala taqrabuz zina. Jangan kamu hampiri perzinaan. Tu tadi. Jalan dia. Tutup semuanya. Minimizing risk. Itulah dia agama. Ya, kalau tidak, potensinya besar. Kerana nak jaga, ada orang yang kena penyakit ini. Ada orang memang dia biasa je, dia tengok dia tak kisah sebab dia kuat dari sisi tu. Tapi ada orang yang kena penyakit unik, penyakit yang sulit dirawat, penyakit yang pelik. Tu. Datang daripada mana? Datang daripada mata. Baik. Kat mana tadi? Wa aridu sadri ba'idu ma bainal mankibain. Dhahmul karadis. Karadis anwarul mutajarradi au mutajarridi. Mausulu ma bainal labbati was-surrati bi sya'rin yajri kal khatti au kal khayt, dan seterusnya. Jadi kita dah sebut tadi bentuk tubuh badan Nabi sederhana, berisi seimbang, perut dan badannya sama rata. Dadanya Nabi SAW lebar, aridus sadri. Lebar kedua, bahunya bidang, dan tulang sendinya besar. Menunjuk apa? Gagah perkasa. Bentuk tubuh badan yang kuat lah. Ya, kukuh, teguh. Macam tu ibaratnya. Tak leweh. Bahagian badannya yang tidak tumbuhi rambut kelihatan bersih, bercahaya. Dari pangkal leher sampai ke pusat, bulu yang tebal tumbuh seperti garis. Selain bahagian itu, kedua-dua puting susu dan perutnya bersih, tidak berbulu. Kedua-dua hasta, bahu dan dada bahagian atas berbulu halus. Itu semuanya lah. Ash'aruz zira'ain wal mankibain wa alis sadri. Tengok betapa teliti dia. Ya. Jadi para sahabat Nabi SAW diperhati dan ingat. Untuk apa? Untuk diceritakan pada orang lain. Apa pelajaran dia tentang biografi Nabi SAW ini berbanding dengan orang lain? Tidak ada satu pun peribadi di atas muka bumi ni, sebelum Nabi SAW dan sesudah Nabi SAW sampai hari kiamat, yang diceritakan peribadinya lengkap sempurna dari aspek apa pun. Betul kan? Dari segi patut tubuh badan Nabi SAW itu sendiri very detail, satu-satu diterangkan. Kita sendiri pun kalau suruh anak kita define atau sifatkan kita,
Ya sulit juga dia nak memperincikan seperti ini. Betul kan? Tu. Tengok para sahabat teliti. Kerana itu merupakan keistimewaan mereka. Special mereka adalah dapat meriwayatkan, menjelaskan tentang perincian-perincian tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata Halah bin Hind bin Abu Halah radhiyallahu an. Tawiluz zanadain. Rahbur rahah. Syasnul kaffaini wal qadamain. Kedua-dua ruas tulang tangannya panjang. Telapak tangannya lebar. Ya. Telapak tangan Nabi SAW lebar. Kedua telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Jari jemari Nabi SAW panjang. Lekuk telapak tangan kakinya, bahagian tengah tidak menyentuh tanah. Maknanya, ya, yambu anhumal ma. Kedua kakinya halus, mulus, sehingga air tidak melekat di kulit kakinya. Oh, tu dia. Masya Allah. Jadi ini perincian tentang apa pula? Tentang anggota tangan, jari jemari, dan kaki, telapak kaki. Dan seterusnya, iza zala qali'a. Kita tak berjalan pula. Ya, bila Nabi SAW berjalan, kakinya diangkat dengan kesungguhan. Maknanya bukan jalan sambil lewa, bermalas-malasan. Pada jalan Nabi SAW ini diiringi dengan apa? Fokus dan jelas tujuan. Yahtu takaffiya. Kaki Nabi SAW diangkat dengan kesungguhan. Wayamshi haunan. Berjalan Nabi SAW ni, ya, dengan mantap. Zari'ul misyah. Dan jalan pula dengan, ya, dengan tenang. Iza masya ka'annama yanhattu min sabab. Wa idza iltafata iltafata jami'a. Khafidut tarfi. Dan seterusnya. Jadi Nabi SAW bila berjalan, jalan dengan sungguh-sungguh, mantap perjalanannya. Namun diiringi dengan keterangan serta tawaduk. Kalau Nabi SAW berjalan, pergerakannya cepat, iaitu seolah-olah baginda SAW sedang turun ke tempat yang rendah. Maknanya macam orang turun daripada tempat tinggi ke tempat rendah. Agak laju, betul kan? Sambil berjalan sambil tahan break. Tak ada dah terus laju begitu, tak ada break, no. Maknanya beza perumpamaan jalan Nabi SAW di tanah datar seperti itu. Ya. Kemudian apabila Nabi SAW menoleh, Nabi SAW akan memalingkan kedua bahunya serentak. Maknanya bergerak the whole body. Ini adalah body language Nabi, apa, bahasa badan. Bila menoleh, bukan kepala je, tapi ikut sekali, ya, anggota tubuh badan. Dan bila Nabi SAW melihat, ya, pandangan Nabi SAW terarah ke bawah bila lihat, bila berjalan, ya, dan seterusnya lah. Kemudian baginda SAW menundukkan kepala, ya, menatap bumi lebih lama daripada melihat ke langit. Ya, nazaruhu ilal ardi. Nabi SAW lihat kepada bumi ini, ke bawah. Atwalu min nazarihi ila sama. Maknanya banyak masa Nabi SAW melihat ke mana? Ke arah bumi, bukan ke arah langit. Sesekali lihat ke langit. Jullu nazarihil mulahazah yasuku ashabah wa yabduru wa yabda'u man laqiya bisalam. Jadi Nabi SAW ketika memerhatikan sesuatu itu, memerhatikan dengan penuh makna. Mana lihat sesuatu tu bukan lihat begitu saja tanpa ada apa-apa natijah. Nabi SAW melihat dan merenung. Ada in return apa yang akan diraih. Macam kita tak banyak masa tengok tapi mengelamun. Dalam perjalanan jauh 2-3 jam, tengok. Kalau ditanya, ya, dalam perjalanan tadi apa yang paling obvious yang kamu dapat? Tak boleh nak beritahu.
Ya. Sebab matanya tak berjalan dengan hatinya. Tak berjalan juga dengan akalnya. Itu dia panggil apa? Mengelamun. Bukan melihat dan berfikir ataupun mentadaburi, tadabbur alam. Apabila berjalan bersama, ya, Nabi SAW akan berjalan di belakang para sahabat. Kebiasaan. Dan Nabi SAW adalah orang yang lebih awal, paling pertama bagi salam pada orang yang ditemui. Inilah dia di antara penjelasan yang agak panjang, yang agak komprehensif berbanding dengan hadis-hadis yang dipaparkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah dalam bab yang pertama pada tentang menyifatkan tentang akhlak dan juga fizikal Nabi SAW. Baik. Seterusnya, Nabi SAW adalah orang yang paling berani, paling tahu tentang Allah, paling takut pada Allah, dan tidak marah untuk dirinya dan tidak balas dendam untuknya. Jadi sebagaimana kita tahu bahawa Nabi SAW adalah orang yang paling bertakwa. Ya, paling bertakwa di atas muka bumi ini tiada bandingan siapa? Nabi SAW. Dan ini adalah penjelasan daripada sebuah hadis yang menjelaskan bahawa Nabi SAW iaitu paling tahu tentang Allah, paling takut pada Allah. Maknanya paling tahu. Nabi SAW paling kenal Allah. Betul kan? Yang paling kenal Allah Ta'ala siapa? Allah Ta'ala sendiri. Itu yang pertama, kaedah dalam belajar tentang nama-nama dan sifat Allah. Yang pertama prinsipnya, Allah Ta'ala adalah maha ghaib. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah melihat Allah Ta'ala. Hatta ya Nabi SAW. Semuanya nanti akan diberi peluang untuk melihat Allah di dalam syurga. Di dunia belum diizinkan. Jadi dalam situasi itu yang paling mengetahui tentang Allah siapa? Allah Ta'ala. Dan Allah ya, inginkan dan perintahkan agar makhluk ciptaannya yang satu ini, iaitu manusia, agar mengenali Allah Ta'ala. Lalu Allah tidak biarkan begitu. Tidak biarkan menjadi satu persoalan, satu misteri atau satu teka-teki. Lalu Allah menyifatkan dan menjelaskan tentang dirinya sendiri dalam Al-Quranul Karim. Betul kan? Awal-awal lagi dah Allah ajar kita dari sisi pengenalan dan perlakuan, bagaimana harus bersikap dan bertindak dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Baca Quran awali dengan apa? Isti'azah. Disusuli dengan apa? Isti'anah. Diawali dengan surah apa? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku memohon perlindungan daripada kejahatan. Sebarang kejahatan, apa saja yang nampak, yang zahir daripada diri kita atau siapa saja. Dengan siapa kita minta perlindungan? Allah Ta'ala. Kejahatan yang paling utama apa? Syaitan. Kemudian yang kedua, isti'anah. Minta tolong. Dengan siapa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang maha pengasih, maha penyayang itu siapa? Allah menjelaskan tentang nama dan sifatnya sekaligus. Betul kan? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dan begitulah banyak ayat Al-Quran kita akan temui, dikumpulkan oleh para ulama dalam Al-Quran, dalam buku-buku tentang sifat-sifat Allah dan juga tentang nama-nama Allah. Dan yang ketiga, yang paling mengetahui tentang Allah siapa? Di kalangan makhluknya adalah Nabi SAW. Nabi SAW menjelaskan tak? Terangkan tak? Terangkan, jelaskan. Jadi perlu ke kita kepada orang-orang kafir untuk menjelaskan Rabb kita? Sama sekali tak perlu. Namun kenyataannya berlaku. Dia ambil kaedah kalam Aristotle untuk meletakkan Quran di bawahnya dengan mengunggulkan akalnya Aristotle. Maka belajarlah kitab Maqalat Al-Asyarah itu. Lalu digunakanlah 10 terminologi Aristotle itu untuk menundukkan Al-Quran di bawahnya, iaitu dengan mengenalkan manusia kepada Rabb-nya dengan ya, menjadikan Al-Quran tunduk kepada kalam Aristotle. Ajaib sungguh. Padahal Allah sendiri telah menjelaskan dirinya dan Quran adalah kalam Allah, tak berhajat pada kalam ahli kalam Aristotle. Inilah penyimpangan yang sangat besar, yang berleluasa. Maka beruntunglah mereka yang selamat, tidak terkena talbis iblis, tipu daya ahlul kalam. Baik,
Itu faedah tambahan. Ada pun perincian dibicarakan dalam pelajaran tauhid dan juga akidah. Jadi mari kita ambil satu hadis sebelum kita berhenti tentang penyifatan Nabi SAW, bahawa Nabi SAW adalah orang yang paling takut kepada Allah. Iaitu dengan sebuah hadis, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Anas juga, tentang kisah 3 orang lelaki yang datang nak bertemu dengan Nabi SAW. Ini hadis yang masyhur. Ya, daripada hadis inilah para ulama yang menjelaskan dalam bab jangan melampau dalam beribadah, hendaklah bersikap sederhana. Ya, jadi orang yang muqtadil. Jaa salasatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang 3 orang lelaki ke rumah siapa? Ya, ke rumah isteri-isteri Nabi SAW. Datang ke rumah-rumah isteri Nabi SAW. Buat apa? Nak tanya kepada isteri-isteri Nabi SAW itu tentang bagaimana ibadahnya Nabi SAW. Nak tahu betapa semangatnya mereka itu. Datang belajar, nak ambil tahu. Kalau isteri Nabi SAW tentulah mereka yang paling tahu, betul kan? Tentang ibadah Nabi SAW. Maknanya asking the right person. Ini menunjukkan apa? 3 orang lelaki ni seorang yang bersungguh untuk meraih kebaikan dan dia tahu kepada siapa untuk diajukan soalan. Ni kalau kita syarah banyak faedah. Lalu yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tanya tentang ihwal bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tahu tu untuk apa? Bukan hanya tahu untuk knowledge, no. Tahu untuk diamalkan. Inilah hebatnya para sahabat. Falamma ukhbiru, maka setelah diselesaikan diberitahu kepada mereka ka'annahum, kepada mereka itu taqalu hadza wa qalu. Lalu berkatalah di antara mereka itu setelah diberitahu tentang amalan-amalan Nabi SAW itu oleh isteri Nabi SAW itu. Ya, lalu mereka kata kalau begitu pula maka amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Ya. Kalau begitu tidak ada apa-apa je amal ibadah Nabi jika dibandingkan dengan amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Ya. Padahal kata mereka, aina nahnu minan Nabi SAW, bagaimana kita nak dibanding dengan Nabi SAW. Qad ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Nabi SAW ni para sahabat pun tahu. Ya. Telah diampuni baginya ghufira lahu ma taqaddama min zambi wa ma ta'akhkhar. Yang dulu, yang sekarang, yang akan datang, semua Nabi SAW mendapat pengampunan daripada Allah. Padahal Nabi SAW memang bukan orang yang berbuat dosa. Dia Rasul. Ya, tapi Allah nak sifatkan juga seorang hamba mendapat pengampunan daripada Allah. Betul kan? Tadi ya. Itu istimewa. Lalu qala ahaduhum, berkata salah seorang daripada mereka yang pertama, dia kata apa? Setelah mengucapkan perkataan, amma ana fa usallil laila abada. Adapun aku mulai sekarang aku nak solat sepanjang malam. Tak nak tidur lah. Sebab apa? Saking bersemangatnya. Kalau Nabi SAW yang telah diampuni pun tetap berbuat ibadah, tambah kita banyak dosa ni, lagi kena buat lah, betul kan? Tu analogi guna akal dia. Betul. Secara first layer thinking. Tapi nanti akan dibetulkan oleh Nabi SAW. Wa qala al-akhar, berkata pula yang kedua. Daripada 3 tu. Wa ana asumu ad-dahra abadan wala uftir. Aku pula akan berpuasa selama-lamanya. Puasa dahar ni maknanya apa? Tak berbuka. Setiap hari. Masya Allah, tak ada selang-selang pun. Mampu tak mereka ni? Hidup sebagai rohbani. Dari first layer thinking. Tapi kalau multiple thinking, taklah. Akan datang lebih besar lagi pahala dalam menunaikan sunnah itu. Faja'a Rasulullah SAW. Sesudah itu datang Nabi SAW. Muncul Nabi SAW. Balik ke rumah. Ilaihim, kepada mereka. Faqala. Lalu Nabi SAW bersabda, antumul ladzi naqultum kaza wa kaza. Kamu ke semua ni yang tadi yang berkata 3 sahabat ni, 3 lelaki ni yang berkata begitu dan begini. Ucapan mereka tadi tu, nak buat itu, nak buat ini. Nabi SAW tanya, kemudian Nabi SAW lanjutkan, ama, adapun aku, wallahi, demi Allah, inni la akhsyakum lillah. Ni dia yang kaitan dengan kata Imam Nawawi rahimahullah sini tentang pribadi Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku ini untuk pengetahuan kamu,
wahai 3 sahabat, 3 lelaki. Tak disebut siapa nama mereka itu. Majhul. Di majhul. Adapun aku, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang paling takut pada Allah. Inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Dan aku adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Ini bukan bentuk kesombongan. Ini bentuk apa? Penjelasan, berita, khabaran, nak bagi kesedaran. Tu. Ya. Nak buat permisalan, perbandingan agar menyentuh akal mereka. Oh, ya juga. Maksudnya begitu natijahnya nanti. Ya. Nabi SAW sebut, aku ni adalah Rasul. Maksudnya, Rasul tentulah mereka orang bertakwa pada Allah. Paling bertakwa pada Allah. Tiada bandingan siapa pun mereka itu. Lakin ni akan tetapi, ini dia keyword dia. Nak bagi kesedaran pada 3 sahabat tadi. Asumu wa uftiru. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Wa usalli. Aku solat malam. Ya. Wa arqud. Aku tidur. Maknanya apa? Taklah selamanya solat sampai tak tidur-tidur malam. Maknanya ada tidur, bangun dan solat, tidur lagi sebelum datang waktu subuh. Wa atazawwajun nisa. Dan aku berkahwin. Tak bujang. Bahkan isteri ramai. Nabi SAW 11 orang. Betul kan? 11. 2 wafat ketika Nabi SAW masih menjadi Rasul. Ya. Ketika Nabi SAW wafat, tinggal 9 yang hidup. Jadi bijaksana tak cara jawab Nabi SAW? Sangat bijaksana. Sedar tak para sahabat mereka, sahabat tadi itu akan kesilapan mereka? Sedar. Lalu kata Nabi SAW, ini taukidnya. Faman raghiba an sunnati falaisa minni, muttafaqun alaih. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan daripada golonganku. Hadis ini kalau disyarahkan faedah tak terhitung. Iaitu pelajaran berguna. Dan ditegaskan bahawa Nabi SAW adalah orang yang paling ulung, teladan teragung dalam urusan agama. Jangan menyimpang, jangan keluar daripada aturan. Dikala Nabi SAW ada, Nabi SAW yang membetulkan, memperbaiki, put back on track. Sesudah kewafatan Nabi SAW, siapa yang nak put back on track? Penyimpangan, keluar daripada aturan sunnah? Para ulama alim Rabbani yang sentiasa amanah, berani, kukuh, teguh, tak tergoyahkan, tetap menyampaikan kebenaran, teguh, betulkan yang salah. Ya, kembalikan mereka di atas Al-Quran dan As-Sunnah, di atas pemahaman generasi terbaik, iaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Baik, kita berhenti di sini. Nanti kita akan jelaskan pula tentang akhlak Nabi SAW di situ. Di sini itu tidak marah untuk dirinya dan tidak balas dendam untuknya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.